something wrong ni. Slow. Ha? Tak finish. So, dua. Tak balik. Okay. Finish. Okay, Assalamualaikum guys. Welcome back to Main Adam channel. InsyaAllah dalam episod hari ni, seperti mana yang telah dijanjikan, saya nak bongkarkan setting FMA untuk kategori Pro Stock milik saya ini. Anyway, saya nak ucapkan ribuan terima kasih first of all kepada sahabat saya, Cip Azhar, sebab dah ajar saya macam mana cara nak setting FMA, sebab saya pun masih lagi baru dalam dunia setting FMA ni. Dan juga saya nak ucapkan ribuan terima kasih juga kepada sahabat saya seorang lagi, saudara Ayat, sebab dah tolong buatkan enjin dan juga gear saya. Dan Alhamdulillah agak mantap jugalah performa dekat atas track. Okay guys, anyway, kalau anda perasan kan, sebelum ni saya dah pernah upload gambar dekat Facebook. Okey, gambar jentera yang ni lah. Okey, siapa nak tengok dengan lebih details nanti anda boleh check dekat Facebook saya ataupun dekat YouTube community. Okey, so sebenarnya ini setting sebelum saya buat test run, memang nampak lawa cun, dan inilah setting selepas saya dah buat test run guys. So ada beberapa perubahan lah yang telah pun saya buat dekat jentera ni. Sebab masa awal-awal dia tu nampak je cantik tapi dia slow nak bandingkan dengan yang bila dah dimodify sikit, dah di-adjust, di-tune sikit, dan dia memang agak sedap jugalah kan. Siapa dah tengok dekat video awal tadi tu, macam mana dia punya speed, macam itulah keadaan dia lebih kurang sekarang ni. Untuk permulaan ni, saya nak ceritakan bahagian mana terlebih dahulu. Okey, saya nak cerita pasal bahagian tayar dan juga rim terlebih dahulu. Kalau dalam gambar tadi kan, sebenarnya saya pakai yang ni guys. Ini adalah saiz extra small. Ini daripada material super hard Yang ni dibeli secara berasingan. Saya tak ingat dia punya item number, tak apa, nanti saya sertakan pada ruangan description di bawah. Okey, sebab saya tengok ramai juga yang pakai tayar super hard size extra small ni kan. So saya pun nak try lah pakai juga. Tapi rupa-rupanya untuk kategori Pro Stock ni kurang sesuai lah. Sebab apa? Sebab tayar ni kecil, jadi dia punya kayuhan tu tak cukup laju, dia punya top speed terkurang. Jadi saya terpaksa tukar balik kepada rim yang bersaiz medium. Okay, so size small ni mungkin lebih sesuai kalau kita main dalam kategori B-Max lah. Sebab saya tengok baru ni pun ramai yang pakai masa dekat kategori B-Max. Cuma saya nak try pakai dekat Pro Stock. Dan kalau ikutkan daripada saya punya eksperimen, pada pendapat saya sendiri, saya rasa memang tak sesuai lah tayar ni untuk dipakai pada kategori Pro Stock. Okay, sebab memang very slow. Masa saya race, tak silap saya, dengan DJ Khalif kot, saya punya kereta ni memang tertinggal satu lap guys. Dia dah finish, saya masih lagi dekat lap yang kedua, baru nak masuk lap ketiga. So memang sangat slow bila pakai tayar extra small ni. Okay, tak apa, yang tu kita boleh tolak tepi. Okay, dan yang kedua pula, selain daripada menggunakan 4 tayar super hard dekat semua ni, saya gantikan 2 lagi tayar, okay, yang jenis daripada material low friction, okay.
Yang material low friction ni dia warna maroon. Okey, gantikan dekat tayar belakang. Yang ni saya dah masuk balik, sarung balik tayar super hard sebab nak bagi nampak cantik lah, hitam 44 kan. Tapi masa saya test run tadi, kalau anda tengok dekat video tu, memang saya pakai tayar low friction dekat belakang sebab yang pertamanya lah untuk bagi dia jam lebih pendek. Satu section lepas pada starter box tu, biar tu jam tu agak bahaya juga. Kalau tersalah lompat tu memang banyak terkeluar. Masa hari saya test run tu, saya 13 kali kereta terbang langgar belakang saya. Memang banyak. Okay, so jadi kita pakai tayar low friction untuk buatkan dia punya lompatan lebih pendek. Dan function yang kedua pakai tayar low friction ni adalah supaya dia punya turning lebih laju lah. Okay, waktu berada dekat seleko. So itulah sikit sebanyak boleh saya share tentang dia punya bahagian tayar. Okay, tak apa, jom kita buka dia punya cowl terlebih dahulu. Jom kita tengok apa pula yang kita boleh sembang. Jadi yang kedua pula ialah saya nak cerita bahagian depan. Kalau dekat dalam gambar tadi kan, mari kita tengok balik. Okey, dekat depan ni saya tak pakai sebarang damper. Saya cuma terus skrukan saja dia punya bumper depan ni, FRP ni dekat sini, dan terus pasang roller lah. Cumanya bila saya buat setting macam ni guys, waktu saya test run, dia punya lompat tu dia mendongak. Okey, waktu dekat atas track kan, lompatan dia semua mendongak. Waktu dia landing tu dia dongak. So dia tak cukup cantik lah. Jadi apa yang saya perlukan ialah saya perlu pasang damper kat depan ni. So bila damper kat depan ni, bila dia landing pun dia landing cantik lah. Sama ada dia landing depan ataupun dia landing straight macam tu. So adalah lebih baik untuk pakai damper dekat bahagian depan. Cumanya kalau macam setting saya ni, saya pakai damper yang jenis kurus ni. Sebab apa? Sebab masa untuk hari event yang akan datang ni, kami main tema anime guys. So anime kena pakai cowl yang besar-besar lah. Jadi untuk saya pilih untuk pakai cowl ni, Gun Blaster ni. Jadi saya kena pakai damper yang nipis untuk pastikan yang cowl ni boleh muat dekat bahagian ni. Kalau ikutkan, saya lagi prefer untuk pakai damper yang macam ni lah, damper jenis piring ni kan. Jadi bulat ni dia lebih best. Okay. Kalau pakai, orang kata apa, kalau saya pakai yang cowl mark frame ni memang boleh lah untuk pakai damper jenis piring tu. Tapi untuk pakai yang Gun Blaster tadi, memang kena pakai berapa banyak perkataan pakai tu. Ni damper jenis macam ni guys. Okay, alright. So saya nak cerita sikit pula dekat dia punya FRP ni. Saya pakai daripada jenis Super X. Dan kenapa saya pakai Super X ni? Sebab dia punya Super X ni kan, panjang dia adalah lebih pendek kalau dibandingkan dengan standard yang kita pakai fully cowl. Okay, saya ambil contoh lah. Kalau macam ni kan, ini dari yang pakai FRP plate jenis fully cowl. Kalau anda boleh tengok kan, dia punya FRP dia jauh lebih panjang kalau nak bandingkan dengan jenis Super X ni. Nampak tak beza dia dekat situ? Kalau anda tengok, kalau dah buka roller tu, memang boleh nampak lah dia lebih pendek lah. Dan kalau nak dibandingkan pula dari sudut dia punya roller kan, nampak tak roller dia lebih, orang kata lebih kurus. Okay, untuk yang pakai Super X ni dia lebih kurus nak dibandingkan dengan yang pakai jenis fully cowl ni lah. Fully cowl ni dia lebih panjang. Dan bila dia lebih panjang ni, dia lebih rapat dengan dinding track kalau nak dibandingkan dengan yang pakai jenis ni, Super X ni. Okay, function kenapa saya pakai yang Super X ni adalah supaya edge-nya lebih kurus. Nampak tak? Dia punya jarak space dia dengan dinding track tu dia lebih banyak. Kalau macam pakai yang tadi kan, contoh katakan bila pakai jenis macam ni, dia punya ruang tu tak banyak. Jadi dia punya, orang kata, stability lebih tinggi. Tapi bila kita stability lebih tinggi, macam biasalah kita akan terpaksa korbankan dari sudut kelajuan. Kalau macam ni, dari sudut stability dia memang kurang, tapi dia boleh counter balik ada kategori daripada sudut kelajuan. Jadi itulah apa yang saya cuba buat pada jentera ini. Untuk bahagian roller pula, yang ni saya ambil roller daripada kit Special Selection volume 2 tak silap saya. Ini daripada chassis Type 3. So memang chassis lama punya roller ni. Saya pun tak sure sangat dia punya size dia. Okay, sekejap saya check dia punya size dia. So size dia ialah 10 mili guys. Jarang-jarang kita tengok orang pakai roller 10 mili kan. Saya rasa roller ni sedap untuk pakai dekat atas track. Cumanya dia ada satu kelemahan yang sangat-sangat lemah lah, in which dia punya plastik ni tak tahan lasak. Dia tak sama macam kalau biasa kita pakai plastik pada jenis ABS yang biasa, yang baru ni kan, ataupun jenis POM ke. So memang dia jauh lebih lasak lah kan. Kalau bandingkan dengan chassis Type 3 punya roller ni, dia sangat-sangat lemah. Yang mana bila saya pakai untuk satu hari punya training ni, dia memang dah bergeser, dah rosak jahanam dah.
dia punya surface tu. So dia dah tak smooth dah dan terpaksa tukar dengan roller baru. Jadinya dia ada pro and cons lah saya rasa untuk roller ni. Roller ni dia punya pro dia ialah macam anda boleh tengok dekat video tu, memang dia sangat-sangat laju dekat selekor. Cumanya dia punya cons dia ialah dia senang jahanam. Dan bila dah senang jahanam, nak replace pula susah. Sebab apa? Sebab roller ni tak ada jual berasingan dekat shelf. Okay? Jadi anda terpaksa ambil dekat dalam kit. Dan kalau nak ambil dalam kit pula, bila dalam satu kit tu saya rasa cuma ada 2 roller. So kena beli 2 kit untuk dapatkan 4 biji roller. Macam tu lah lebih kurang. So susah nak dapat lah. Mungkin lepas ni saya akan tukar balik pakai roller 13 yang standard biasa. Okay, so itu ialah bahagian dia punya roller. Untuk bahagian stabilizer ni macam biasa saya pakai stabilizer ni yang standard kita boleh dapat daripada Tamiya. Dan untuk bahagian brake hadapan, saya dah pakai daripada jenis apa ni, brake plate ni. Sebab kalau anda tengok pada gambar yang asal, okey, saya tunjuk balik. Okey, untuk yang gambar yang asal ni sebenarnya saya tak pakai brake plate jenis macam ni guys. Saya pakai brake yang standard untuk FMA. Yang ni kalau anda beli mana-mana chassis FMA, memang didatangkan standard dengan brake ni lah. Kita akan pasang kat depan ni. Brake ni dia jauh lebih nipis. Kenapa saya mula-mula pakai brake ni ialah sebab awal-awal tadi kalau anda tengok kita pakai tayar size XS, extra small. So tayar extra small ni dia kedudukan dia lebih rendah guys. Nampak tak? Kalau dibandingkan dengan tayar size medium, dia jauh lebih rendah. So bila dia lebih rendah, saya tak perlulah nak brake lebih ke bawah kan. Jadi saya cuma pakai brake standard FMA sahaja. Tapi bila saya dah tukar pakai tayar medium ni, jadi brake FMA ni macam bagi saya tak berapa function sangat. Okay, dia lambat nak cecar dekat dinding track. Jadi saya terpaksa gantikanlah pakai yang standard brake yang kita gunakan dekat jentera Pro Stock ni lah. Okay, alright. So itu di bahagian depan. Untuk bahagian tepi pula saya tak ada buat sebarang perubahan saya rasa. Okay, masih lagi saya menggunakan ini adalah side damper plate untuk AR chassis. Okay, so saya rasa ada sedikit berubah. Okay, sekejap saya cek balik. Okey, untuk lubang damper dan juga daripada jenis damper. Kalau anda perasan kat sini, jenis damper yang saya guna ialah jenis damper macam ni kan, jenis bulat ni. Tapi sekarang ni saya gantikan dengan yang jenis macam ni. Ini ringan sikit, ini dia berat sikit. Dan lepas tu yang ni pula saya gunakan lubang yang paling hujung tau. Itu lubang dekat sini ni. Lubang dekat sini kan. Okey, dan untuk yang saya dah buat test run ni, saya gantikan masuk kepada lubang yang ni, 1, 2, yang ketiga ni lah. Okey, lubang yang ketiga. Saya rasa tak ada jauh beza sangat performance dia. Tujuan kenapa saya gantikan damper daripada lubang paling hujung ke lubang ini ialah sama juga sebab reasoning yang tadi ialah saya tak boleh nak pasang cowl gun blaster ni kalau saya pasang damper pada lubang ni, dia tersangkut dekat cowl. Jadi saya terpaksa alih ke belakang sikit. That's why lah, sebab tu kena ada sedikit perubahan lah pada dia punya kedudukan damper. Okay, dan satu lagi ialah yang saya buat ialah untuk damper ni kan, dua damper ni saya nak buatkan dia bergerak secara serentak. Okey, nampak tak? So dia tak duduk berasingan. Biasanya kalau anda tengok dekat saya punya chassis sebelum ni, saya akan letak Tamiya tape. Okey. Tujuan letak Tamiya tape adalah untuk mengelakkan daripada jadi macam ni lah. Contoh damper ni kan. Damper ni dia bergerak berasingan. Dia boleh gerak berasingan. So yang saya nak buatkan ialah supaya dia boleh bergerak sama-sama. So it's either you use Tamiya tape keliling dekat sini, ataupun macam saya buat sekarang ni lah, saya cuma pakai double sided tape lah. Okay, potong kecil-kecil, tampal dekat dalam tu dan just tekan sekali je, InsyaAllah dia melekat. So sepanjang series saya test run hari tu pun, satu hari pun memang tak ada dia tercabut lah, melainkan kita yang korek dia sendiri. Okay, alright. So habis dekat bahagian depan, habis dekat bahagian side damper, jom kita tengok dekat bahagian belakang pula. Untuk bahagian belakang ni, okey, sekejap saya cari gambar. Nampak tak dekat gambar ni? Okey, untuk bahagian belakang ni asalnya ada damper tau. Tapi untuk yang saya buat test run ni, bila saya tengok bila pasang damper dekat belakang macam tak berapa nak sesuai. Jadi saya dah buang terus damper tu, dan Alhamdulillah dia punya run jauh lebih cantik dan jauh lebih laju lah kalau dibandingkan dengan pasang damper dekat sini. Bila pasang damper ni tak berapa cantik. Dan yang keduanya perubahan yang saya buat adalah, kalau anda dapat tengok dekat sini, saya pakai batang aiskrim di antara roller atas dan juga roller bawah tau. Batang aiskrim ni rupa dia macam ni lah. Okay, so inilah batang aiskrim. Saya tak pasti apa nama sebenar dia. Okay. Dan saya letakkan dekat bahagian sini. Dekat bahagian sini. Dekat sini ada spacer kan. So dekat spacer ni saya letakkan lubang tu, lubang ni.
Lubang yang paling hujung ni, lubang paling hujung ni, dan saya akan masukkan dekat situ. Okey, tujuan kenapa saya pasang batang aiskrim ni dekat sini ialah untuk memastikan yang roller ni bila dia langgar dinding track, okay, dia tak tertolak ke dalam tau. Ni contoh macam ni kan, dia boleh tolak ke dalam kan. Tapi bila saya pasang batang aiskrim ni, roller ni dia tak bergerak, tak tertolak ke dalam. Cumanya dekat masa awal-awal saya buat test run tu, saya rasakan yang saya perlukan roller ni untuk jauh lebih fleksibel, jauh lebih lembut, untuk mengelakkan dia daripada tercampak keluar lah. Sebab awal-awal masa saya test run tu kan, asyik tercampak keluar. Saya tak pasti sebab apa. So saya dah tengok depan semua angle semua elok, saya try cuba buang batang aiskrim ni. Dan bila saya dah buang batang aiskrim ni, dia ada pro and cons juga. Okay, pros dia ialah kereta saya boleh stay dekat atas track walaupun ambil selekoh laju. Akan tetapinya dia punya kelemahan dia ialah ini akan buatkan anda punya parts ni akan jauh lebih lemah lah. Okay? Dan mungkin akan jadi lagi cepat rosak. Sebab apa? Sebab dia asyik tekan tolak kan. Dan ini pun pakai plastik biasa pula, yang mana yang kita akan discuss sekejap lagi. Okey, so kalau anda perasan dekat sini, okay, saya tak pakai FRP plate. Sebab apa saya tak pakai FRP plate? Sama juga macam mana isu dekat depan kita tadi. Saya nak pastikan dia punya roller tu jauh lebih ke dalam, lebih kurus, supaya bahagian belakang ni kita dapat lebih space lah. Sebab saya nak bagi kereta kita jadi lebih kurus. Cuba kalau kita bandingkan kalau dengan yang jentera saya yang lagi satu ni tadi. Okey, nampak tak? Dia punya space tu kecil je. Okey, space dia kecil je. Yang macam tadi tu space dia jauh lebih lebar. Dan kenapa saya nak buat macam tu ialah sama juga function macam yang kat depan tadi, nak bagi supaya kereta saya jauh lebih laju dan lebih lincah. Cumanya dia akan mengorbankan daripada sudut stability lah. Okay, that's why saya tak pakai FRP plate. Dan yang ini saya menggunakan, ni siapa kenal ni? Ini adalah bumper belakang standard original daripada kit VZ chassis. Okay, nampak tak? So daripada kit VZ ni saya akan pasang direct je terus masuk dekat lubang yang untuk chassis FMA. Dan kenapa saya pakai yang VZ ialah sebab kalau kita pakai yang original FMA chassis, kita tak boleh nak letak yang brake diffuser yang belakang ni guys. Yang ER chassis yang standard kita pakai untuk Pro Stock ni kan. Kalau FMA dia ada macam saya tak perasan, saya tak ingat lah, dia ada lekuk dia yang buatkan tak boleh nak pasang ni. Dan kalau kita pasang ni pun dia akan kita takkan ada ground clearance lah. Okay, cuma untuk kalau yang macam ni, saya pasang bumper VZ ni, dan lepas tu saya direct je terus skrukan pakai lubang yang ini. Direct je skru masuk dan lock terus pada kita punya VZ chassis. Dan kalau anda tengok dekat dia punya ground clearance pun memang agak nice lah. Okay, nampak tak? Ground clearance agak nice. Dan kalau anda perasan dekat dia punya diffuser ni pun saya dah buang dia punya brake sponge. Okay, sebab sponge tu agak agak mengganggu lah juga. Sebab awal-awal tu saya nampak macam dah laju tapi macam rasa macam boleh laju lagi. Jadi sebab saya, saudara Farid dah tegur kat saya, apa kata kalau kau buang je brake tu. Jadi saya pun cuba buang brake, biar dia toggle macam ni. Memang sangat-sangat sedap lah waktu berada dekat atas landasan. So memang very nice rupa-rupanya. Tapi tetap kena pakai juga, walaupun kita dah tak pakai brake span, tapi tetap kena pakai juga ni guys. Sebab kalau tak pakai ni, dia akan jadi terlebih laju. Dan yelah, bila lebih laju lagi senang lah kereta kita untuk cost out. Okay, alright. So kita cerita pasal dia punya bumper, cerita pasal dia punya brake, dan lepas tu kita nak sembang sikit pasal roller. Okay, so roller ni saya dapat daripada kit Avante Korea. Yang ini bersaiz 14mm. Itu Avante Korea tu MS chassis guys. So ini lah standard lah. Okay, okay, ni berapa ni? Okey, 11 mili untuk chassis MS punya roller. Ini standard lah chassis MS punya roller. Tujuan kenapa saya ambil pada kit Avante Korea lah sebab color dia fluoro kuning itu je. Saya tak pasti dekat kit mana lagi yang ada fluoro kuning macam ni. Kalau anda tahu kat mana boleh dapat lagi roller fluoro kuning saiz ni, tolonglah maklumkan pada ruangan komen di bawah. Okey, so itu dia punya ni. Dan tiang yang saya pakai, kita tengok sekejap. Saya rasa yang ni saya pakai dalam 30mm
Okey, tiang berketinggian 30 mili dan saya gunakan skru daripada jenis Allen key guys. Boleh nampak tak? Saya pakai skru Allen key ni adalah sebab skru ni lebih keras kalau dibandingkan pakai skru yang flat head macam biasa. Okey. Sama juga dengan yang roller depan tadi pun saya pakai daripada jenis Allen key sebab dia jauh lebih keras kalau dibandingkan pakai skru yang biasa. Ni contoh skru biasa lah. Okey, ini skru flat head yang biasa ni. So dia lebih senang untuk bengkok. Okey. Kalau anda perasan dekat saya punya damper depan ni pun skru dia dah bengkok sikit dah sebab saya pakai yang standard flat head biasa. Okay. Dan kalau saya untuk saranan daripada saya sendiri, pengalaman saya sendiri, saya rasa pakailah yang jenis Allen key sebab dia lebih keras. Memang harga dia lebih mahal guys. Sebab saya sebatang boleh jatuh harga 80 sen ke RM1. Okay. Tapi berbaloi lah daripada kita kena sentiasa salin skru. Okay, so kita dah cerita bahagian depan, kita cerita bahagian tengah, kita dah cerita bahagian belakang. Jom kita tengok dekat bahagian dalam pula. Jadi untuk bahagian dekat dalam ni, okey, saya pakai tak ada jauh beza lah dengan setting-setting orang lain. Kalau macam yang dekat depan dan belakang tadi tu ada banyak beza kan dengan setting-setting standard prostok yang kita tengok. Tapi kalau untuk daripada sudut gear ni saya rasa sama je lah macam mana yang orang lain pakai. Untuk dalam video yang anda tengok tadi tu saya menggunakan motor daripada jenis this is Atomic Tune. Okay, Atomic Tune motor. Okay, terima kasih lagi sekali saudara Ayed sebab dah tolong tunekan saya punya motor. Memang sangat-sangat sedap, sangat-sangat laju, dan memang best lah juga. Masa tu saya try Atomic Tune dan lagi satu saya pakai Rev Tune. Cumanya untuk track yang layout macam yang anda tengok dekat Todak tu, saya rasa tak sesuai lah untuk pakai Rev Tune. It's either you use Atomic Tune atau lagi satu boleh pakai Torque Tune lah. Okay, alright. So itu dia punya motor. Dan untuk bahagian gear, okay, saya pada mulanya saya tak pakai gear ni tahu. Waktu saya pakai tayar yang saiz extra small ni, rim extra small ni, saya pakai gear ni, gear set ni guys. Gear warna hitam coklat. Okay, gear hitam coklat ni dia torque lebih tinggi tapi dia punya top speed dia kurang. Untuk yang ni pula, inilah gear yang biru ni adalah gear super speed. Okay, dia punya torque dia kurang tapi dia punya top speed dia tinggi lah. Dan waktu saya pakai ni jugalah, kereta saya memang sangat-sangat slow, memang sangat-sangat tak boleh belah. Jadi tak tunggu banyak lama, lepas 2-3 round try test, dah terus buang je gear ni. Okay, terbuka je, gantikan dengan gear super speed. Barulah lebih sedap ni waktu berada dekat atas landasan. Dan lepas tu pula untuk bahagian gear ni, saudara Azhar kita dah tegur saya supaya gantikan daripada pakai plastik yang biasa untuk gantikan dengan plastik yang jenis POM. Pada mulanya saya bukan pakai jenis plastik, saya tak pakai langsung bearing untuk gear ni. Jadi dia cadangkan untuk terus tukar pakai yang POM punya. Dan saya tengok agak lebih smooth lah dan lebih stable dia punya top speed. Dan lepas tu pula saya dah gantikan propeller. Kalau daripada yang original dekat dalam gambar yang tengok tu, yang tu saya pakai propeller yang warna putih. Dan saya telah pun dicadangkan juga oleh saudara Azhar untuk tukar kepada propeller yang daripada jenis hollow propeller shaft. Okay, so seperti mana anda dapat tengok ni, inilah hollow propeller shaft warna biru. Dan yang ni adalah size yang standard untuk chassis FMA. Jangan tertukar guys. Untuk yang chassis VZ ke VS ke Super 2 ke, dia pakai propeller yang bersaiz lain. Untuk FMA dia kena pakai saiz lain sebab dia jauh lebih panjang kalau dibandingkan dengan propeller shaft yang standard biasa. Ok guys, so itulah sedikit sebanyak apa yang boleh saya kongsikan tentang settingan Pro Stock untuk FMA chassis milik saya ini. Anyway, macam mana saya cakap pada awal video tadi, saya pun masih lagi baru lagi untuk setting main FMA ni. So saya tak berapa tahu sangat, saya baru nak belajar untuk FMA. Biasa sebelum ni saya pakai VZ, itu favourite saya. Dan keduanya ialah MA, itu pun favourite saya juga. Nah, untuk FMA ni banyak lagi yang boleh saya selongkar, banyak lagi yang boleh saya selidik. Saya buat ulang kaji kan, banyak lagi yang perlu saya belajar. Anyway, kalau pada para penonton yang mana, kalau anda rasa anda ada sebarang cadangan untuk bagi menambah baikkan lagi jentera yang ada dekat depan saya ni, silalah lontarkan pada ruangan komen di bawah supaya kita dapat kongsi ilmu kita sama-sama guys. Dan kepada siapa yang nak tiru, nak copy setting ni, dipersilakan. Dan kepada siapa yang nak try main test kat Todak dengan setting yang sama pun, silakan guys. Mungkin kita boleh test sama-sama satu hari nanti kan, who knows, insyaAllah.
Okay, alright. So, saya rasa setakat itu video kita untuk hari ni. Kalau anda rasa anda suka dengan video ni, kalau anda rasa video ni bermanfaat untuk anda, jangan lupa untuk tekan butang like. Dan kalau anda rasa nak tengok lagi banyak video-video macam ni pada masa akan datang, jangan lupa untuk tekan butang subscribe. InsyaAllah semoga kita bertemu lagi dalam episod-episod seterusnya. Okelah senyuman melalui mainan. Assalamualaikum.